Yang kedua, disolatkan jenazah pula oleh beribu manusia ataupun beratus manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adnani bi dhikrih. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Quran wa inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannata wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga, dan nikmat syurga yang tertinggi yaitu syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmatnya pada malam ini. Hari ini Selasa, dan hari ini kita dah masuk 12 Rejab. Hari Ahad 10, Isnin 11, hari ini 12 Rejab. Dan alhamdulillah, Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita menebus segala dosa-dosa kita, untuk kita menambah amalan kehidupan kita. Dan pertamanya, terima kasih kepada pengurusi majlis, iaitu Ustaz Zeng kita, dan kepada AJK Masjid Ahli Jemaah, muslimin dan muslimat yang saya kasihi, yang Ustaz kasihi, yang Ustaz sayangi, hormati kerana Allah. Kita bertemu malam ini kerana satu sebab yang memberikan satu tajuk kepada kita pada malam ini: mencari kunci ketenangan. Mencari kunci ketenangan hati dan jiwa sempena bulan haram. Bila kita kecek, bila bercakap tentang bulan haram, tuan-tuan, kata Allah di dalam surah At-Taubah, Tuan Imam pun baca tadi pun surah At-Taubah, alam ya'tim naba'ul ladina min qablihim. Kita pun ambil juga dalam surah At-Taubah, iaitu ayat ke-36, muka surat 192, kata Allah, inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sebelum saya meneruskan pembicaraan kita, percakapan kita, majlis ilmu kita pada malam ini, tamunya saya rasa sangat bahagia, sangat tenang mari sini ni. Sebab saya pun duduk kota, dulu biasalah duduk kota. Dan saya mengaji pun di Tafiq Pulau Condong. Dan banyak kali lah saya mari kawasan sini.
Dan pernah juga cari nyewa sini, cari nak sewa sini. Apabila kita kecek duduk mana? Taman guru. Maka orang akan faham taman guru ni adalah orang yang educated, orang-orang yang berpelajaran, orang-orang yang mana orang-orang hebat, orang-orang yang kita kata kita tengok, oh nampak gah, nampak hebat. Jadi saya rasa bangga kerana tuan-tuan jemput saya sini, mari sini, mari tengok sini berkongsi ilmu. Jadi terima kasih jika ada alim ulama, para habib, para habaib, tuan-tuan guru, orang hebat. Jika ada silap dari saya, boleh bayar dah. InsyaAllah. Kita sama-sama kongsi. Apabila kita kecek tentang ketenangan jiwa, maka saya akan ambil ayat daripada surah Al-Imran. Lebih-lebih lagi kalau muslimat yang suka nulis. Orang lelaki pun suka nulis juga. Yang nulis dalam fikir ada. Orang suka nulis tu suka nulis. Jadi kalau tuan-tuan nak tulis, maka tuan-tuan kita nak tengok ayat yang ke-173 hingga ayat yang ke-136 surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Malam ini saya nak kongsi apabila kita kecek tentang kita nak cari kunci ketenangan ataupun kunci ketenangan hati, kebahagiaan hati ini, maka saya nak kasih 4, iaitu 4T. Tuan-tuan, bawa pergi malam ini, kita akan bawa dengan 4T. Gapo agak 4T ni? Maka yang pertama, tuan-tuan, kita kena tanya diri kita dulu. Kita pergi hospital, kita jumpa doktor pakar. Kita jumpa doktor pakar, paling pakar. Jumpa siapa depan doktor pakar ni. Kemudian doktor pakar tanya, sakit gapo? Sakit apa ni? Kita pun jawab, saya ni sakit lutut. Sedangkan kita sebenarnya sedang sakit kepala. Kita kira ayat sakit lutut. Agak-agak doktor bakar ni jumpa ke tak penyakit kita? Jumpa tak tuan-tuan? Boleh respon Kalau saya tanya boleh respon. Kalau tak, saya kecek sorry tak payah juga Jumpa. Lambat ke sebentar? Lambat sikit. Kena test. ABPT dulu lah. ABPT dulu kena scan MRI lah, kena gini. Sebab apa? Tidak ada kejujuran di dalam kita royak ke doktor bakar ni, gigi nak nipu nak tateh doktor bakar. Nak teh doktor bakar, kita tengah sakit, nak teh orang pula. Bagi nyakit, cari nyakit. Jadi tuan-tuan, pada malam ini sebelum kita nak mula ni tuan-tuan, saya nak tanya, siapa dia sini hati dia rasa tenang 80 hingga ke 100 angkat tangan? Jujur. Hak tak akak ni maknanya bawah lagi dah. Akak tangan baru 3 orang tuan-tuan. Siapa dia? Makkah dia kena wis sendiri. Sebab orang ada kata ni kena wis sendiri lah makkah dia. Bukan pakai air sendiri dah. 50 hingga ke 80 akak tangan. Apa orang ni? Orang puan. Nampak. Orang puan nampak tak saya? Kan ada TV. Ada TV. Siapa dia? Makkah ketenangan jiwa dia 1 hingga 40. Tak patah tu.
Saya penilai lu kalau tak kat tangan. Sebab apa tak kat tangan ni? Confused kau tak tahu nak pergi makas di kau lagu mana? Agak-agak. Malu. Malu lagi? Tak tahu nak ayatkan lagu mana. Kalau 50 lagu mana? Hari ni kita kena buat gotu lah. Kena buat sukatel. Lagu mana? Hari 50 berapa, 50 berapa? Tak tahu. Jadi rasa lagu mana ni? Kita nak cek mudah ya. Kalau 80 ke 100 tak ada 5 minit. Nego. Macam mana tu? Kau ada nego dah? Ada lagi dah? Ada lagi tu. Relax dulu. Sabar lu. Tak ada kapan-kapan nego dah. Dah. Kita nangis kita akan ukai. Kita akan buat tubik sosok dengan parti ni. InsyaAllah dah. Selagi kita habis parti ni kita tak sebeli. Boleh tak? Boleh? Namun 9.30 nyanyi malam ni. Paling bukan PT. Apa ni? Terengganu. Parti. Ayat tak boleh banyak lalu kena sosok. Kena sosok. T dah. Huruf T. Terengganu. Yang pertamanya tuan-tuan, apabila lah ni kita tak boleh nak klasifikasikan, kita tak boleh nak tubik, kita ni bahagia ni setara mana. Maka tuan-tuan yang pertama, bapa orang jadi tak bahagia? Bapa jadi tak bahagia? Pertamanya, nyakit tak bahagia ni sebab tidak ada T yang pertama, iaitu tak ada tawakal. Kita tidak ada tawakal di kita. Sepanjang kita hidup ni, kita nak masuk je biasa. Kita ambil start daripada kita biasa. Nak masuk SPM. Kita habis takut tak luluh lah, takut tak berjaya. Nak buat kan cikgu-cikgu ni kaya? Kalau tak pak SPM, tentu dah tak ada masa depan. Betul ke tak? Betul ke tak? Betul ke tak? Hak gini hak kita diterapkan dalam minda kita masa kita kecil. Siapa kau apa? Masa saya umur tahun 2004, umur saya baru tingkatan jajanan nak masuk je 1. 2004 diterapkan dalam minda saya. Sekeliling kampung tu, siapa sekolah agama tak ada masa depan. Betul tuan-tuan? Betul ke tak? Sekolah agama tak ada masa depan. Tapi hari ini saya jalan perut ke depan sama. Apa? Kenyang makan. Ni basah. Kalau tak basah, pas depan dah perut. Jagalah sikit pemakan. Kau tuan-tuan jamaah perut tu ia pergi ke belakang sikit. Tak kan? Walaupun kita tak ada PT tuan-tuan, tak ada duit. Tapi tuan-tuan tengok diri kita. Sampai kelah ni kita start, kita tengok kita lahir, sampailah kita umur sekarang tuan-tuan. Diri kita cukup makan. Bahkan lebih makan. Bahkan ada wiga ni tolak. Contoh makan apa ni? Tak ingat. Makan apa ni? Nasi apa? Gula besar. Kita tengok apa ni ada orang tolak. Betul tak? Tengah sekai kambing. Tu yang paling apa? Nikmat tak ada. Betul tak? Masuk umur 40 kata, kita akan mula diambil sikit. Nikmat apa yang utama? Masuk umur 40, kat gula lah. Betul tak? Kat gula. Lepas tu masuk umur 40, nak tidur lewat pun, mikir darah tinggi, darah rendah, darah tak stabil, darah tak stable. Mikir tak tak? Mula tarik lah. Nikmat kita. Betul? Kita hari ni tawakal itu kurang tuan-tuan. Kita takut kot. Ada seorang ni, siapa kata hak dia ni nak pergi mana? Nak pergi jauh-jauh, nak naik flight takut. Tahap takut dia ni siapa setara mana? Dia naik flight, dia duduk tepi cik abang dia ni. Siapa kata takut dia kepada flight ni? Dia boleh kaya. Baik. Kau regah ni. Boleh berasa regah. Padahal kita naik flight. Gitu.
Siapa? Tapi disebabkan takut sangat-sangat, menyebabkan orang ni dia boleh tahu rasa sendiri lagu mana takutnya, derahnya dia takut. Maka orang ni dia cerita lagu mana dia nak hilangkan rasa takut ni. Satu hari dia pun perasan dia, apa aku jadi takut gitu mon? Apa yang aku jadi takut gitu mon? Maka dia terbaca satu hadis Nabi SAW. Kalau kita rasa takut, maka kita sebut, okey, ikut saya lah. Inni tawakkaltu alal hayyil ladhi la yamutu. Inni tawakkaltu alal hayyil ladhi la yamut. Kita bertawakal, aku bertawakal alal hayyil ladhi, kepada Tuhan yang menghidupkan, yang hidup, yang maha hidup, la yamut, tak akan mati. Allah sentiasa hidup. Kita nak bertawakal ni tuan-tuan, kena faham apa makna tawakal ni. Tawakal ni artinya kita kena ada benda yang kita nak nyanda. Betul tak? Hak mana tak ada nyanda ni, tak ada nyanda, terus tolak jatuh. Hak mana cari tindih tu sebab dia nyanda sedap. Betul tak? Sebab dia ada benda kukuh. Sifat Allah dipanggil Al-Qawiyyul Matin. Allah itu bersifat gagah, bersifat kuat, Al-Matin, kukuh. Allah ni pameran kan? Pameran mati kan? Putra pameran mati kan? Kenal tak? Tak kenal? Hak nikah Brunei tak kenal? Putra mati. Soho lagu tu mati. Apa? Daya Anishah nama dia tu. Soho tu mati. Matin itu maksudnya kau kukuh. Lepas tu kita nak nyanda, kita kena ada benda yang kukuh. Jadi tuan-tuan, kita tak sandar diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyebabkan hari ini kita mula rasa takut. Takut jadi ini. Kita faham duit ke apa duit? Duit itu dalam istilah duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kita doa lah. Doa. Lepas doa. Kemudian usaha, kita usaha lah. Kemudian kita ikhtiar, cari cara tak boleh kau ni, kita kau ni. Plan B, plan A, plan B, plan C. Kalau kita tak ada SPN, tak lepas, kita kata tak ada masa depan. Hari ini saya tak akan duduk depan. Dalam keadaan Allah uji masa saya UPSR, saya kata apa? Kalau aku boleh 5A, aku akan pergi sekolah bahasa Melayu penuh ataupun MRSM. Tapi Allah saya kita, saya boleh pakai sesi. Dan umi saya paksa saya masuk tapi kalau contoh. Dan keadaan kita terpaksa pergi. Dan hari ini kita nampak Alhamdulillah. Apa sebab Tuhan pilih saya? Kemudian masa saya SPM, betapa saya obsesnya minat saya kepada matematik ni. Sampai dari semaya pun saya duduk kira matematik, formula nak mudah. Bagaimana? Ngelang ke mana? Allah saya kita menyebabkan saya terpaksa pergi ke Mesir. Tengah duduk jalan turun esok lusa. Masa tu periksa nak SPM lah. Masa percubaan baru. Esok tu nak periksa matematik. Saya turun daripada asrama nak pergi ke masjid. Dalam perjalanan kita duduk mikir longitude, latitude lagu mana nak jadi mudah dalam mikir. Bak belakang tu, kalau kita ngaji kata 5 tu, bak belakang. Dalam mikir longitude, latitude rumah gitu. Apa-apa masuk je tanda. Dia tolak muka pintu kayu ni. Bila pintu kayu dia kembali. Kita pun tolak nak tutup pintu. Tolak nak pintu jatuh. Maka tendon saya ni, orang panggil apa tendon? Keting. Keting ni jatuh kena jambil.
luka menyebabkan saya kena pakai bandej ni. Dan saya SPM saya periksa mana? Periksa terkati. Periksa hospital 3 hari. Lepas tu sejuk. Ngejah boleh pergi periksa di sekolah tapi belajar tu. Dan masuknya tuan-tuan. Orang lain periksa dia di atas kan. Kita di atas kaki belakang. Saya ingat kepala ni nak boleh ke naik ke atas ni yang tingkat 3, maka saya kalau akak saya dah atas masjid. Dan bolehlah 5A. Tak boleh. Maka tukar plan, kita pun terpaksa pergi Mesir. Pergi Mesir ambil bidai Quran Qira'at, balik Mesir, marilah sini. Buka Al-Muqlisin tempat saya ngaji lah. Sebab tempat saya ngajar. Jadi tuan-tuan, saya duduk dalam keadaan, kalaulah kita dalam keadaan takut gini, tak ada tawakal lagi diri kita. Lepas tu kita tak bahagia. Tawakal ke apa lagi yang kita takut? Kalau dalam rumah tangga. Takut ke apa? Takutnya tok laki bini 2. Betul tak? Takut tok laki kau lama, kau tok laki kau semak kan? Masuk umur 30, 40, 50 kau semak. Yang mikir metai tengok telefon tok laki, metai tengok telefon tok laki, metai tengok tok laki. Takutnya ke apa? Takutnya tok laki cari orang lain. Benda ni berlaku sebab apa? Tak ada tawakal pada diri kita dalam kehidupan. Dalam perjalanan saya on the way mari sini. Saya dalam sehari itu saya akan dengar. Sebelum hari itu sejak saya akan masuk untuk saya prepare, untuk saya tengok dan saya muhasabah diri. Dan dalam perjalanan ni saya tinggal anak saya. Biasanya saya akan bawa anak saya. Tapi hari ni saya tinggal. Saya kata hari ni abang tak bagi. Duduk rumah. Kau ni duduk dengan Umi, belajar dengan Umi hari ni. Maya baca Iqra' dengan Umi, betul bawa balik. Dalam keadaan kita topik hati kita. Namakan anak aku gini. Tapi disebabkan kita faham yang benda yang kita nak bawa malam ni tuan-tuan. Takut itu. Takut sekian. Takut sekian. Kita pun buat sekian. Maka hati kita akan merasa tenang. Dalam keadaan tenang, tuan-tuan tanya lagu mana kita tahu hati kita tenang ke tak tenang tadi. Indikator dia, kita nak suka dia lagu mana. Di antaranya, kita tenang siapa tiba-tiba air mata kita ngali tanpa kita rasa. Rajin nak kita? Betul tak? Tenang. Rasa terharu. Tengok benda rasa terharu. Kita tengok benda walaupun kita tengok orang ni bui sekoh je, tapi kita rasa terharu. Kita tengok orang mari masjid. Tua-tua mari masjid ni. Umur berapa tu Haji? Baru 80. Orang paling muda sekali berapa? Muda sungguh lah, bukan muda saya. 80 apa? Kau tu Haji dah. 85 ada lagi. Tu Haji umur berapa? 80 dah. Ada lagi atas pada tu? Mana? Umur apa tu Haji? Berapa? 85. Muda lagi ni. Tuan-tuan, 85 ni ada student saya lebih kurang 80 lah. Ada? Siapa ni? Tak mari tak kira lah. Mari. Tu tak kira, mari sini. Dia umur lebih kurang 80 tuan-tuan. Tapi dia jalan kaki tumpah dengan umur 50. Naik motor AF5 petok tu kan. AF5 petok. Honda petok. Tapi tuan-tuan, start dia umur 30. Siapa kau umur dia 80, dekat 80 sekarang ni. Hanya 5 kali sahaja tuan-tuan. Dia tinggal takbiratul ula. 5 kali je. Takbiratul ula. Tu imam Allahu Akbar. Dia buat Allah. 5 kali je. Kita 5 kali. Hodak. Termasuk saya kerja.
30 tahun. Cuba bayangkan. Siapa kau mula ni 80. Dekat 50 tahun. Dia dah buat benda tu. Lalu 5 kali ni tuan-tuan. Apa yang terjadi? Memang dia teriak sungguh-sungguh. Memang dia menangis sungguh-sungguh. Dia teriak sungguh-sungguh. Dan sampai hari ni, saya masih lagi, saya tunggu-tunggu hari kematian dia. Apa? Sebab saya nak tengok. Apa yang Allah muliakan ketika mana dia mati. Kita nak tahu lagu mana diri kita ni tuan-tuan. Kita tengok ketika waktu kita mati. Boleh tengok tak kita mati? Oh, boleh tengok? Tak boleh lah. Tak boleh tengok lah kita mati kan. Kalau kita boleh tengok orang apa, kita boleh cerita tak ke orang? Boleh tak? Kan? Kena mati ke apa? Tapi tak boleh kecek dengan orang sini. Orang sini, innama yastajibul ladina yasma'un wal mauta yab'atsumullah thumma ilaihi yurja'un. Kata Allah, orang ni, orang dengar, orang hidup. Orang mati tak dengar dah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, kita nak tanya diri kita. Sama ada diri kita ni mulia ataupun Allah muliakan kita ke tidak. Kita tengok waktu kematian kita. Apabila waktu kematian kita ni, kita disolatkan jenazah di masjid. Yang kedua, disolatkan jenazah pula oleh beribu manusia ataupun beratus manusia. Dan yang paling utama tuan-tuan, yang solatkan jenazah adalah anak kita. Siapa dia disolatkan jenazah dia ni adalah anak dia, ketahuilah dia mati dalam husnul khatimah. Di antara tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah adalah anak dia yang mendoakan dia. Kaji tengok dah, hak mati ramai-ramai dekat mana saya tengok, keren ke mana tengok, hak mati ramai-ramai. Berapa beradik, sekali dengan ayah ke apa gini, tinggal dia seorang hak hidup lagi. Lepas tu dia, hak tak pergi. Saya tengok nama apa, Waira, dia mengimankan salat jenazah. Dan kita boleh tengok. Dan Waira lagi, hak baru lagi. Anak ni baru umur 5 tahun ataupun 7 tahun lebih kurang. Ayah dia nak tobik, nak akad jenazah. Anak dia yang azankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan anak yang menazankan dengan penuh keikhlasan hati. Ada beza ke tak? Tentu dah ada beza. Cuba bayangkan, Tok Imam mari solatkan jenazah untuk ayah dengan anak dia mensolatkan jenazah untuk ayah. Ada beza ke tak? Beza sakit. Dia doa lah ke mana? Dia tak doa dah. Gini, dia tak doa. Okey, Assalamualaikum. Okey, boleh lah. Lambat lagi kau sakit tak? Tak ada. Kalau terimeh jadi terimeh, dia nak cepat-cepat. Logak ni nak pergi jumpa orang lain pula ni. Jalan ke tak? Tak email. Tapi kalau anak, tunggu. Lah ni memang tak email suruh dah kita kalah. Tapi masalahnya anak orang kata apa? Tak apa sila kata. Kalau berat lagi nak ke mana? Tubik luar, tak reti semaya, pergi sawak. Ayah dia tengah mati. Buat tubik sawak. Alhamdulillah. Bukan orang sini lah. Orang sini tak buat, insyaAllah. Itulah apa yang berlaku di dunia sekarang. Dunia sekarang, ya Allah. Itulah yang kita kata, kita takut. Takut ke apa lagi, tuan-tuan? Di akhir zaman ini, kita takut. Takut anak kita terjebak. Betul ke tak? Terjebak kau tu, terjebak kau ni, terjebak kau ni. Anak kita, cucu kita terjebak kau ni. Tapi apa yang kita buat supaya anak kita ni tak terjebak? Di antaranya tuan-tuan, kita kena banyakkan doa. Doa ni adalah silahul mu'min, senjata orang mukmin. Kita doa. Ni saya tegur diri saya tinggi dah. Ni saya baru bermuhasabah diri. Bapa kalau kita nak pergi kedai makan ke, tak usah kedai makan lah, rumah lah.
Dah makan jauh lagi. Rumah ni masa makan ramai-ramai, malu nak kata. Ketika mana baca doa untuk makan. Betul ke tak? Tiba-tiba anak kita kecil, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah berkati. Kena anak baca panjang sikit kan? Oh, anak makan ni. Betul tak? Malu nak kat tangan. Kalau kita kejar, lakilah nak kat tangan. Bapa benda ni ada? Sebab dalam diri kita, kita rasa banyak benda yang kita ada dalam diri kita. Kita ada boleh makan, boleh makan. Sedangkan air ni, tuan-tuan, kalau saya tak buka ni, saya buka dah ni. Saya pun letak malam. Apakah habis, saya tak minum, jadi rezeki saya ke tak? Jadi rezeki saya. Jauh ni mari ni. Nak boleh kau minum air mai rasa ni, air netral mineral water dekat masjid. Kami guru ni bukan mudah nak air. Tapi saya balik gitu. Bukan rezeki kita. Kita duk makan mana-mana tumpah. Jatuh. Cicak kau dalam makanan tak boleh makan. Nak ceritanya bahawasanya diri kita rasa lebih. Diri kita rasa tak ada sekarang kita ni rasa boleh ada berlakon. Masa dulu kita rasa lemah. Sebab kita tidak menghayati kata Allah dalam surah Ar-Rum. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Kata Allah, aku ciptakan manusia. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, daripada lemah. Kita asal lemah. Lemah je kita. Apa kata lemah? Asal daripada air, tuan-tuan. Asal daripada air. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhama, fa kasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Tabarakallahu ahsanul khaliq. Kita asal daripada air, lepas tu hina pula. Bapa air tu hina? Sebab keluar daripada air mani itu keluar daripada kemaluan kita. Sedangkan tempat yang keluar itu kotor. Tapi akhir sekali kita jadi kuat. Sehingga kita lupa asal usul kita. Kita lupa asal usul kita. Jadi di sini tawakal itu sangat penting dalam hidup ni, kita kena latih. Supaya anak tadi kita kena ayat, ya Allah, anak aku hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, isteri aku hamba-Mu ya Allah. Suami aku hamba-Mu ya Allah. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Mu nak susun lagu mana aku serahkan. Bukan mudah nak rasa gitu. Saya kecek pun bila tentu lagi. Saya baru umur 32. Tak masuk umur 40 lagi. Tak masuk umur 50 lagi. Tak masuk umur yang kita kata anak kita nanti akan nikah dengan siapa? Dengan pasangan dia nanti. Takutnya kita siapa ke apa? Uji kaji. Nak jadi natu kita ni mesti kena kerja besar. Mesti kena gaji besar. Tak letak natu kita ni mesti hak utama ada agama. Ada piti habis. Comel, semak, dah gigi tak ada, habis licin. Dah muka ni keduk lah, tak ada. Ada apa ni? Ada pangkat, peceng, habis. Ni bunyi kata boleh tu ke, agah tu ke tak boleh nak cerita. Boleh agah lah, boleh baik-baik. Agah tu tak boleh nak cerita. Puk peceng, agak pun tak cara. Ataupun jenis ada pegawai masa jadi pengarah kau ni agak tu gak dia sombongnya dia dengan orang habis pecik orang tak cara apa dia. Itu kita takut agaknya ni kita rasa hebat. Sedangkan jangan kita letak yang pertama natu kita, anak nak jadi natu kita jangan letak pertamanya fikir.
Hak utamanya agama, tuan-tuan. Ad-din, tengok agama dia lagu mana. Kalau agama dia semakin hari semakin kita tengok dia. Kalau ada agama, insya-Allah orang ni akan boleh bawa. Tapi jangan bukan kita kata kalau gitu gak kena ni orang rosak belaka. Ada. Bukan gitu. Orang yang jaga agama bukannya ada title agama. Berbeza. Orang title agama dengan orang yang jaga agama berbeza, tuan-tuan. Orang yang jaga agama dia akan jaga serupa-serupi diri dia. Nak apa ni agama, ni agama, ni agama. Agama kata lagu mana, Quran kata lagu mana, hadis kata lagu mana, ulama kata lagu mana. Dia jaga benda-benda. Jadi apabila ada agama dalam diri kita, insya-Allah gapo yang kita nak sebut sama. Kalau kita takut anak kita, natu kita nanti tak ada piti, kita sebut apa? Mu nak jaga anak aku, mu nak suruh anak aku makan nasi. Betul ke tak? Gitulah ayat yang disebut kalau kita letak piti utama, pangkat utama. Nak suruh anak aku makan pasir kan? La haula wala quwwata illa billah. Siapa kalau ni tak ada lagi orang makan pasir. Paling tidak pun orang makan rupu. Itu pun Palestin. Malaysia orang tak makan lah pagi. Nak kata apa? Allah jaga. Ni ada pitih sama mana. Tapi hati tak tenang, tuan-tuan. Sebab apa? Tidak ada tawakal dalam diri. Agak-agak kita boleh hidup hari ni sebab kita masuk gaji setiap bulan ke? Sebab rezeki Allah. Ni soalan saya, tanya. Rezeki Allah ke gaji? Rezeki Allah. Kalau gaji ni, tuan-tuan, ada gaji hari ni masuk 10,000, contoh masuk 10,000. Tiba-tiba jadi kena bayar kau ni ngelas-ngelas 9,500. Nak makan selepas tu nak guna sebulan. Tapi kalau seseorang itu dia jadikan duit itu adalah rezeki Allah, maka dia akan rasa tenang. Walaupun kita kata pengurusan keuangan itu penting dalam hidup, tapi tawakal itu kena tinggikan lagi daripada benda-benda tadi. Berarti dah habis kau? Yang kedua tuan-tuan, apa yang kita ni kenapa kita tak rasa tenang? Yang kedua, boleh tak ada tepi ni kan, paling ke masing-masing ke apa ni? Partner buat dua game mata, boleh buat partner, boleh. Partner nampak ngatuk je ni. Buat partner mata semata mengadak mata dah. Kata buat partner di tepi. Pergi cari partner mata semata yang saya buat. Saya janganlah ke tepi. Tengok tepi dia. Okey, tengok tepi ni. Yang malu. Tengok tepi dah. Okey. Tuan-tuan sekalian, duduk tepi, tengok tepi tu. Cuba masak ke dia. Masak. Buat muka masak, jangan senyum. Buat muka masak. Lagu mana nak muka masak? Mudah ya, teringat kau orang benci. Buat muka masak. Buat je dah, buat. Buat muka. Jangan senyum, tak jadi. Kena masak. Tak pandang belakang. Tak pandang belakang. Habis dah. Sekarang saya nak cuba setiap orang di tepi tu puji. Puji. Oh ya. 1, 2, 3. Sila. Segar lah. Nampak muka segar. Nampak comel. Bapa tuan-tuan, apabila kita puji, perasan ke tak? Kita puji orang, kita kelih dia. Betul tak? Kita kelih dia, kelih atabah, kita kelih atabah. Bila kita puji orang ni, maka ketika tu kita akan cari side positif. Kita akan tengok positif pada dia. Kita akan tengok dia ni baik, semua baik gitu. Tapi tuan-tuan, balik rumah kita. Kita nampak negatif belaka bini kita. Kita nampak negatif belaka tu lelaki kita. Kita nampak negatif belaka anak-anak kita. Betul ke tak?
Sebab lama dah kita tak puji anak kita. Lama dah kita tak puji isteri kita. Lama dah kita tak puji suami kita. Kita lalu kita. Tak nampak dah. Oh, ia duk buat masak ataupun tak laki balik dengan keadaan penat, pergi kerja, pensyarah, pengarah jadi pengarah, balik rumah nak rehat sikit, kita kata apa ni gini. Kata dia ngepek waktu habis. Ingat ada di rumah ada orang soleh ni, arwah Tok Guru. Dia cerita, ni bini dia cerita. Bonda, nenda. Sebab saya duduk Pulau Melaka dekat lah. Jadi pada isteri saya ni mengajar di Darul Anwar. Dia cerita, setiap kali arwah Tok Guru gimana pun, dia ngajar jauh-jauh, dia balik je. Isteri dia ni, dia sendiri, dia bagi tips. Balik je, lewat sana mana pun, dia akan tanya, abang nak makan ke tak? Walaupun dia tahu dah, suami dia pergi mana-mana mesti tahu kan. Lepas tu dia tanya nak makan ke tak? Lepas tu Allah Tok Guru jawab ke? Nak makan? Dalam hati kata, ingat kau tak usah makan dah, kita ni penat. Dia kata, kita ni penat. Tapi dia kata apa? Lalang ni pun kita buat makan. Sudah makan kau. Tok Guru akan tidur atas pohon. Isteri dia siapa neram tak. Tuan-tuan buat tak kita? Kau tak ada dah. Kau tak ada. Kau nak cari lain dah. Kau tu. Gana? Ni dekat ni ada hot pen. Muda-muda sama ni. Tua-tua tak ada dah. Bukan tak ada. Sebab apa? Tidak mencari kunci keterangan. Tuan balik pani. Ya. Oh, buat terbiak lah. Mana? Baru nak beramal. Oh, Ustaz wayak. Apa terbiak? Terah buat saya. Apa yang tegak jangan tolak. Ada sebab lah. Kadang-kadang letak tapal lah. Masalah hilang sendiri. Betul tak? Kita ada masalah kabar tak? Dan saya buat balik rumah mak ayah, balik rumah mak. Walaupun kita kata kita mengajar kuliah, tak kira. Kadang-kadang banding adik-beradik lain. Letak kepala patah ni mari tolak. Kita ajar gitu. Oh ni mari tolak pula, letak kepala ni pula banding. Ni nak tergoyak ni. Dia panggil tasbih. Dengar goyak ni. Dia nak point. Ni dia puji ni, dia letak atas kepala ni. Maka ketika tu dia rosak, kita royak. Bagus, comel, bagus ni. Ketika tu tuan-tuan, apabila kita puji, kita letak kepala kita puji, ataupun kita sana tuan-tuan buat puji sahabat-sahabat kita, tasbih bermaksud pujian. Bila kita puji ya tuan-tuan, maka kita akan rasa tenang. Balik rumah Pak ni, tak letak tapal tu nampak pelik lajak. Tak biasa nak buat lama tak buat. Puji bini kita. Comel sayang. Comel makmum. Kalau jenis orang lama, apa ni? Comel mami. Kalau buat standard sikit. Kalau apa ni? Pasal apa ni? Umi. Lagi apa ni? Nyang. Link ke? Darling ke, link ke, B ke, ikutlah. T ke, C ke, ikut ke apa. Tengah raya sekali. Mula-mula, yang masa gitu. Jam. Terlalu kita. InsyaAllah kebahagiaan itu mari. Sebab apa? Kita dengan manusia, kita puji pedagang dengan Allah. Lagi jauh kita nak puji. Sebab tu lepas makan. Ada ingat nak doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada. Lama dah kita tak buat. Walaupun kita kata ngaji pasti dulu, ngaji kita ajak Allahumma barik lana.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lepas tu doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa dia tak ada dah. Dia hilang. Oh, enggak, alhamdulillah cukup. Habis kata, tak rasa dah. Tak rasa nikmat. Sebab apa? Rasa boleh belakang. Dia tak rasa. Dia panggil istilah dia puji, ya Allah, terima kasih sebab bagi pitih aku, ya Allah. Saya tengah latih anak saya, ni pengusia ulama, dan dia orang salih, dia kata kita kena sentiasa gerak anak kita. Assalamualaikum gerak anak kita. Kita doa, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dhikri. Ikut saya dah. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dhikri. Segala puji bagi Allah. Ikut, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan roh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk kita sama-sama beribadah kepada Allah. Dia ringkas. Kemudian kita pun sebut nama Umi, Abati, sebut anak saya. Kalau anak tak ada pun sebut anak saya. Kata Allah di dalam surah Ibrahim, lagu mana sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala al-kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Kata Allah, ya Allah, kata Allah dalam surah Ibrahim, dia kata segala puji bagi Allah. Wahaba li 'ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Yang mana dia telah memberikan kelebihan kepada aku. Dia telah mengizinkan, dia telah beri rezeki kepada apa? Adanya Ismail dengan Ishaq. Bapa yang sebut dua orang ni je. Kali nak sebut anak dia ramai. Seingat saya 12 atau 14. Anak Nabi Ibrahim ni ramai. Tapi tuan-tuan, bila kita kecek, kita ni jangan sebut apa? Kita jangan sebut syukur sebab kita boleh anak. Gara-gara alal kibari, bukan alal kibari Ismail tu maksud dia bijak. Saya tengok dah. Dia ada dua maksud. Maksud tua. Bentar dah. Ayat kecek tu maksud dia tua dah. Bentar. Masa Nabi Ibrahim tua. Kata Allah dalam ayat 39, okey, kepadaku di hari tuaku. Dia nak kata apa? Dia nak kata ia boleh anak ni masa tua. Anak dia orang mana? Mula-mula boleh Ismail. Kemudian barulah Ishaq. Ishaq ni maksudnya fadhahikat wajhaha fasakkat wajah, fadhahikat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Betapa bila mari malaikat mari kata mu nak boleh anak. Oh boleh. Bunyi kata nak boleh anak tu. Sarah kata apa? Sarah tepuk ni. Ya Allah, kau jalan aku. Sedikit dia. Dhahak. Bahasa Arab, bahasa Ibrani dia sebut dengan Ishaq. Ishaq ni mana syukur. Syukur sangat-sangat. Jadi nak cerita ni, kita jangan sebut syukurnya aku boleh anak. Syukurnya aku boleh anak ni sebut so. Jadi benar ni lah yang kita kena amalkan. Kita sebut nama kita, nama bini kita, kita sebut nama anak kita, hak ni. Dan sebut sorry. Barulah kita puji ke apa?
kita puji bukan sekadar kita puji anak kita, tapi kita puji Allah Subhanahu. Dalam surah Al-Fatihah, bila kita kecek surah Al-Fatihah, kita berapa ayat surah Al-Fatihah? 7 ayat. Kata Allah, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Akui 7, yang mana 7 ni matani wal qur'anal azim, diulang-ulang. Adakah orang baca surah Fatihah pagi ni tak email tengah baca Allahu akbar, tiba-tiba nak baca surah lain, boring baca Fatihah? Ada tak? Sah tak semayang? Tak sah. Walaupun kita baca Al-Fatihah ni 7 ayat, diulang sehari, kita ulang berapa kali? 17 kali hak wajib, tetapi kita tidak pernah boring. Allahul ladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban matani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kata Allah, dia ni Quran ni dia jadi daging, dia ni kalau kita baca dia, kita tak rasa boring, tak rasa bosan. Kalau kau kita baca, kau kita rasa. Daripada 7 ayat ini tuan-tuan, 5 ayat puji tu hebat. 6 dengan 7 baru minta. Siratal ladina ihdinas siratal mustaqim, ayat ke-6. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru minta. Puji Tuhan tu banyak. Dah daripada bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 ayat ni puji Tuhan. Sebab tu kata ulama, kalau siapa berdoa tidak dimulakan dengan sana'ul lillah, puji Allah, nescaya doa dia tidak akan mustajab. Yang kedua, bahkan siapa yang berdoa tidak dikapitkan ataupun kita tak ada terketik terening dia, selepas kita puji Allah, kita berselawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kita tidak diterima oleh Allah. Selawat ni kita puji Nabi. Selawat ni kita puji Nabi. Tak ada lah mukjizat paling besar yang diberikan oleh Allah kecuali mukjizat yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa saya kata gitu. Nabi Adam cukup untuk kaum dia tu. Nabi Idris cukup untuk kaum dia tu. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim ke apa, cukup untuk kaum dia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas dia mati, siapakah ila yaumil qiyamah, kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan turunnya Sayyidina Nabi Isa ibni Maryam, dia turun ni, bila dia turun di Menara Putih di Damsyik, turunnya dia dalam keadaan dia pegang sebelah kanan, pegang malaikat sebelah kiri, pegang sayap malaikat, turun dia di menara tu, Menara Putih. Bapa turun situ tuan-tuan? Sebab di situlah ada jasad yang mana sahabat dia masa dia hidup. Siapa dia sahabat dia? Nabi Isa, siapa sahabat dia? Sebab orang kata guru sebab sahabat Nabi Isa, siapa dia sahabat Nabi Isa masa dia hidup? Yahya anak siapa? Lama tak main kisah Nabi. Yahya anak siapa? Anak Nabi Zakaria. Isa anak siapa? Nabi Isa. Nama dia Maryam. Ayah dia nama ke ayah dia? Tak ada ayah. Lepas tu nama dia Isa ibni Maryam. Maka dia turun situ. Kemudian dia pergi ke Baitul Maqdis. Ketika itu Imam Mahdi nak solat. Ada ulama kata nak solat subuh, ada kata nak solat subuh. Nak solat, baca nak ajak takbir, semua orang kata Imam Mahdi, tunggu, adanya Nabi Isa tu dah mari. Maka dia pun bersihkan dia. Nabi Isa mari, tak pada Imam Mahdi pun tolak Nabi Isa.
Ketika Nabi Isa ditolak, Nabi Isa kata, silakan. Mu diaulakan. Sebab apa? Aku turun, aku tak bawa syariat lain, tapi aku menyambung syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tapi dia bawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak katanya Nabi kita, walaupun kita tidak pernah tengok dia, siapa sini tak pernah rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jatuh tangan. Ayo pening. Ayo pening aku manusia ni. Orang manusia ni akak kau jatuh ni. Semua orang rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta orang puan, kita tak lelaki. Bini kita rindu ke Nabi Muhammad, kita boleh teki ke tak? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang menyelamatkan kita tuan-tuan hari ini. Kalau tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita lahir kafir, kita lahir kita tak tahu apa pahala dosa, kita tak tahu neraka syurga, kita tak tahu siapa Allah SWT. Muncullah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahirnya dia pada 573 Masihi ataupun 500 lebih Masihi dia lahir. Lahirnya, matinya dia. Maka hari ini tuan-tuan, kita masih lagi merasai dakwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini tuan-tuan, sebelum saya nak berhenti pada malam ini, boleh luar ya kan? Boleh luar. Perkara boleh pegang perkara. Tuan-tuan, hari ini saya rasa gembira sebab start daripada bulan 12 itu saya mengajak Iqra. Saya buat live ni. Tuan-tuan nak tahu acu kira seorang berapa orang ada? Boleh tak? Orang lelaki seorang kira berapa orang ada? Ya. Tolong kira seorang muda ke? Siapa nak tolong kira? Tak boleh agak-agak nak tolong kira. Siapa yang tolong kira seorang? Okey. Tolong kira apa? Tolong kira seorang. Orang pun tolong kira seorang. Kira ni. Ni tuan-tuan, sambil-sambil kira. Yang sedang tengok kita saya lah ni 169 orang. Bergerak tengok. Dan tuan-tuan, setiap kali saya buat live, saya ngajak Iqra. Dulu saya ngajak makrak sifat, nak sebut rakhawah inhiraf. Kita kata kita mengajar tu, okeylah. Orang-orang nak ngaji tu, marilah. Tapi baru tahun lepas, bulan lepas lah. Tahun lepas, bulan lepas. Saya start yang ngajak Iqra tuan-tuan. Hari ini, kebanyakan orang yang datang ni, hampir 500, kadang-kadang 1000 yang tengok. Ngajak Iqra. Ngaji pula sejam, kadang-kadang 2 jam. Lepas ni saya balik 10.30, ngajar pula Iqra. Ngajar pula Iqra 10.30. Kadang-kadang sampai 12.30, kadang-kadang sampai 1 pagi. Saya tidur, biasa saya tidur 1.30, 2. Lepas tu pukul 4.30, pukul 5 kita malam dah. Jadi tuan-tuan, hari ini kebanyakan orang mari ni orang yang baru nak rasa rindu kepada Quran. Dan kepada kebanyakan mereka ini adalah mu'allaf. Dan semalam mari. Saya sangat gembira. Duduk tengah mengajar malam, tiba-tiba yang mari. Lon ni saya nak baca nama pun tak reti. Bapa nak baca nama? Dah nama belah-belah Sabah Sarawak kan faham kan? Nama dia kita nak baca. Tak reti nak baca. Tak reti nak baca. Lah ni malam mari sore hamba Allah. Dia kata, "Ustaz, saya ni non muslim. Saya ni bukan Islam lagi. Bukan Islam, orang kafir lagi. Belum kembali kepada fitrah. Dia mengajar, tapi saya suka Ustaz mengajar. Mengajar. Dia kata, ngapa ada surah Al-Ikhlas? Wallahu a'lam. Dan saya sangat terharu, saya doa khusus untuk dia. Dan ceritanya tuan-tuan, pada malam ini, bahawasanya ramai kita ni rindu Quran. Tapi bapa kalau setiap kali ada ustaz nak mengajar ilmu tajwid, dia lari cuda. Betul tak? Sini siapa mengajar tak Quran, Ustaz? Tak email lah. Boleh tengok ramai orang yang duduk ke ramai orang lagi? Ramai duduk kan? Lagi ramai. Tak tahu lah jawab sendiri.
Sebab apa? Sebab sebab malu. Yang kedua, sebab dia rasa dia tak pandai sekali. Hari ni kalau tiba-tiba saya suruh tuan-tuan pergi Quran, bukan semua orang akan berani pergi. Sebab saya teh banyak dah tempat. Sebab apa tu pakai Quran? Saya tanya. Tak, saya tak boleh baca, Ustaz. Saya tak dengar juga. Ada orang ni masa baca Yasin ramai-ramai ni mulut gini. Orang Yasin muka duduk lagi tak boleh dah. Takutnya kata kawan. Orang Yasin tu kan. Mula mujur boleh baca Yasin sebab saya dia nama Yasin. Ingat Yasin. Kalau lain tak boleh nak baca. Tapi tuan-tuan, jangan kita marah dia. Jangan kita kata apa dia. Kita kena doa ke dia. Ya Allah, bagilah rezeki kepada dia. Boleh pandai baca Quran sebelum mati. Kalau siapa tak pandai baca Quran sebelum mati, tuan-tuan, dalam kubur tak selamat. Tuan-tuan tak percaya? Terang mati panik. Tak tahu selamat ke tak. Aku ada berani nak mati. Apa? Hamba sanggup mati lalu mana? Tak berani. Saya tak berani. Kata kalau tak pandai ngaji Quran jangan mati. Minta tolong dengan Allah, doa molek-molek jangan mati. Mati tak sama dalam kubur. Sini baca ilmu. Tengok mana? Tak ada. Alhamdulillah. Baca ilmu. Baca lah ilmu. Kalau nak dapat keberkahan di masjid ini, nak dapatkan, kita nak tengok taman guru ni ada barakah, maka kita tengok masjid itu lagu mana amalan masjid. Kalau amalan masjid itu lepas je semaya, sudah je semaya, aku, maka gitulah orang taman. Tapi kalau lepas semaya, pakat duduk molek, bersilaturahim molek, baca ilmu mula. Orang yang tak pandai ngaji Quran, kalau buat gini, saya jamin 3 bulan je. Masa 3 bulan, email baca semua. Tapi syarat dia kena mari semua, baca semua. InsyaAllah, dia ingat surah Al-Mu. Tapi kalau nak suruh mana tabah, tak kena apa tak apa. Tapi biar boleh benda-benda gitu. Sebab pentingnya tuan-tuan, kita hidupkan masjid kita ni. Dan kalau kita nak share lagi masjid ni, ni kita kena pakat-pakat buat. Wairul lah ni ke apa? Gen subuh macam Jumaat kan? Kena ngejah masjid. Tadi saya tengok di ada ke apa? Ada poster ni. Ada 3 anjuran ke? KRT ke apa ni? Masjid lagi? Satu Taman guru lah. 3 ni. Saya tengok ada gambar 3 logo. Kena pakat becek lagu mana nak hidupkan gen subuh macam Jumaat. Kena buat. Dan dengan saya, lagu mana kita nak hidupkan gen subuh macam Jumaat. Ya kena buat sehari. Buat sehari dalam sebulan tu. Tapi nak nyetak mula-mula ni kita kena ada tarikh. Biar ada tarikh bulan Syaban. Rejak dah. Biar ada tarikh bulan Syaban. Buat hari Jumaat ataupun satu. Buat sekali. Buat makan betul-betul. Cari lah dulu. Tak apa. Mula-mula. Mula-mula. Bapa penting yang mula-mula. Tak makan lah mari lah. Tak apa tuan-tuan. Makan tu, dia boleh kenyang. Dia mari masjid, kita boleh pahala. Kita boleh pahala. Dia balik rumah, dia balik cerita, sedap makan, kita kena pergi pula. Boleh pahala dah kita. Saya nak mari masjid masa kecil sebab makan. Lah ni saya duduk depan. Biasa ke tak? Dulu saya mari masjid sebab apa tuan-tuan? Sebab makan je. Lah ni saya mari duduk depan. Betul tak buat macam betul-betul tak okey lah. Persatuan ramai-ramai ni tak okey nak lewat tubik boleh 5,000. Buat cabutan betul sekali. PT saya boleh buat klik bubur dalam kubur ke? Kasar sikit lah.
hot tu takutnya makan modal banyak pula. Takutnya makan modal banyak dulu. Kita buat sekali dulu, buat sekali. Geng subuh macam jemaah. Geng subuh, kan. Dia panggil geng, Jeng. Mana kita pakai mari maya subuh jemaah. Subuh jemaah. Penuh lah. Penuh. Tapi itu orang panggil camping ya, hashtag. Kena buat ni. Tak email Ustaz Zain kena, kalau Tuhan tanya saya ni, saya ayat dah ni. Ustaz Zain pula. Kalau tanya Ustaz Zain tak buat, kena dia lah. Saya lepas dah. Muka saya mari sekali lah ni. Bukan sanggup sikit lagi. Johor 12,000. 12,000. Kita tak sah, kita bubuh. Kempen solat subuh macam jemaah tulis angka. Nak berapa orang? Lah ni berapa orang? Mana awak cengi kau ni? Berapa? 92 orang jatuh. 92 orang lelaki. Orang puan berapa orang puan? Tak dengar? Tak pilih? 20 ni? Jadi 100 berapa? 110, 20. 100 belah-belah lah kan? Lepas ni camping lah. Camping mula-mula buat 300 dulu. Camping 300 penuh kan? InsyaAllah. Mari. Untuk main subuh. Bapa semain subuh? Ni plastik ni. Kecek plastik. Main subuh tak usah. Tak usah kecek. Kecek plastik. Habis dah. Main subuh. Cari. Gana? Dok, janganlah buat hari sekolah. Buat sehari. Sebab tu saya kata buat sekali je. Buat sekali dulu. Betul-betul buat campaign semua-semua. InsyaAllah berjaya. Boleh. Siapa kata tak boleh, dia tak yakin dengan izin Allah. Ini rumah Tuhan. Jangan buat sekali tu. Pemula. Buat sekali tu. Jangan buat sekali. Boleh dah. InsyaAllah dah. Bapa saya campaignkan benda ni sebab penting sangat. 2 perkara yang saya bawa pada malam ini. Pertama, jadikan geng subuh macam jemaah. Buat subuh macam jemaah. Yang kedua, zerokan orang yang boleh ngaji Quran. Biarlah ni penting email duk buat lah ni baca sama lepas subuh kau kan? Ya. Baca sama lepas subuh ni. Ya kena ada juga masa bacakan Iqra. Ya kena ada masa baca Iqra. Bapa orang tak berani buka Quran. Cerah tuan-tuan, ni kalau orang bahagian media ni, cuba letak situ winapok. Winapok hak baca tu. Lepas tu tunjuk. Dia tak pakai Quran petang. Lama-lama yakin dah percaya, yakin duduk. Itu pengalaman saya. Kalau semua pakai Quran, dia ada apa? Tak percaya tu kalau suruh pakai Quran mana? Beres. Bapa takut sangat nak pakai Quran. Pakai Quran boleh pahala tu. Takut. Boleh lah. Panjang dah ni dah. Jadi sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Tukar dia pala. Dia pala. Hak lain kena tukar belakang. Tu hari tak tanya Ustaz Zain seorang. Dia tanya belakang. Tanya belakang. Kita letak, saya letak atas dia. Lepas tu pakat-pakat lah. Boleh? Pakat-pakat lah. Sangat penting lah ni, insyaAllah. Saya tarik di Ustaz Zain ni bigah ni. Bigah ngaji nasi ni. Bigah ngaji nasi. Lah ni dulu saya ngajar situ setahun. Memang saya ngajar kita tak biasa ngajar high level. Mula-mula saya balik Mesir, saya ngajar ni hak bayar ni, saya tak bayar. Saya biasa dah pernah jadi pensyarah sambil dari Kia. Saya ngajar ini minggu lepas tak mari. Bayar saja. Sebab kamu? Sebab saya jago makhraj, kita suruh jago makhraj dia tak? Tak mari. Tak mari. Lepas tu kalau lama lah dengan cekak. Ikhlas tuan-tuan. Penting hati kita nak ke Quran. Betapa ramainya orang ni dalam ni kalau teh ni kita semua boleh baca Quran. Jangan risau. Tapi
Kalau kita boleh tarik orang ngaji Quran, insya-Allah. Hak buat sama-sama tu, tapi kena buat. Kena ada juga ngaji Quran. Sikit. Tak malu. Jangan ajak dia. Orang mana tak boleh ngaji Quran tu mari asrah diri. Oh tak mari je. Orang kata tobat lama tak mari. Ha. Ada kita buat kan. Kita nak panggil ustaz pada satu pagi. Boleh. Panggil saya. Kena tengok masuk. InsyaAllah kalau masuk. Boleh insyaAllah boleh tak masalah. Tak dengar? Tak ada suara. Saya pun tak ada suara 3 bulan. Tak ada suara. Kau jawab tak ada suara. Ayat dia tak sekeceh. Orang tak ada suara ni tak ada keceh. Boleh dah? InsyaAllah dah. Boleh dah. Setakat tu sajalah. Kita akan jumpa mula pula. Ada rezeki kita jumpa mula. InsyaAllah itu saja. Dan tuan-tuan, malam ni kalau siapa nak rasa termotivasi dengan Quran, ni buku ni saya tulis. Ni buku ni saya tulis sendiri. Tajuk buku ni nama dia Wadduha. Ada dengar tak orang baca? Wadduha wal-laili idza saja. Ada dengar tak? Itu bagi qiraat tu. Betul lah. Macam ni. Duha dak. Itu yang bagi imalah. Kalau gitu kak, wa qala lakabu fiya bismillahi majriha. Nyanyi demo. Tu imalah tu juga. Supaya. Jadi nak ceritanya buku ni saya tulis dan tajuk yang saya nak suruh baca, satu tajuk nama dia Zikirku Sadaqallahul Azim. Aku nak wajib baca tajuk ni. Tajuk ni Zikirku Sadaqallahul Azim, tajuk ni. Ni buku ni dia novel, tapi saya buat dia novel tajwid. Jadi pakak ambil laka baca buku ni, nak tengok saya hanya bawa 40 saja. Semua ni 100 lebih, saya bawa 40. Kalau nak lagi boleh lah. Kalau tak ada duit, kita transfer, tak ada masalah. Boleh lah. Jadi, kalau tak ada duit boleh transfer. 30 ya aja. 30 ya sahaja. Buku ni saya tulis, boleh baca rumah ke apa, daripada duk baca buku surat khabar je, atau duk baca WhatsApp, kena baca buku. Bukan nak ngapain tak? InsyaAllah baca buku ni penuh dengan ilmu, dan tapi dalam bentuk cerita. Di antaranya saya cerita 6 rakaat versus 6 harakat. Baca buku tu. Tu email buku dia apa kita tinggal. Tinggal dia tak apa kita tinggal. Tapi nak ceritanya bolehlah dapat telefon ni lah. Malam ni ada dapat boleh. Kalau nak bolehlah insya-Allah. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita maaf lebih masa banyak.